Bersama saya Zawaz Yusof dalam rentasan berita dan antara paparan utama edisi 1167 malam ini. Kemah besar siapa pula yang undang PM? Kerajaan nak jadikan Suhakam sebagai apa? Rupa-rupanya perebutan ghanimah masih belum selesai. Benarkah kerajaan PH jual aset negara? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Maka berteriak pemimpin PAS di seluruh negara menolak khemah besar yang dianjurkan Pakatan Harapan. Kelakar sungguh untuk kefahaman pemimpin PAS yang tidak faham atau pura-pura tidak faham. Antara pemimpin Pakatan Harapan yang sangat vokal mempromosi konsep khemah besar ialah pengarah komunikasi amanah Khalid Abdul Samad. Beliau amat konsisten sejak tercetusnya idea khemah besar yang dipimpin oleh pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga ke hari ini. Kali terakhir dalam satu ucapan di Twitter, Khalid menegaskan khemah besar maknanya semua pembangkang bersatu dan bekerjasama. Kalau tak ada Anwar, bukan khemah besar lagi namanya. Kalau ingin kalahkan BN dan PN, semuanya mesti ketepikan kepentingan dan kecenderungan peribadi dan utamakan kepentingan negara. Kalahkan BN dan PN, itu yang utama ciapnya. Dan berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Timbalan Presiden Pejuang Datuk Marzuki Yahya yang berkata parti itu menolak idea bahawa Anwar Ibrahim harus mengetuainya jika pendekatan khemah besar dipersetujui untuk menghadapi pilihan raya umum ke-15 akan datang. Datuk Marzuki menurut satu wawancara dengan Malaysia Kini berkata walaupun Pejuang bersetuju dengan strategi itu, ia tidak boleh menerima kepimpinan Anwar Ibrahim. Maknanya jelas amanah tidak berkompromi dalam membawa idea khemah besar iaitu kepimpinan Anwar Ibrahim sekaligus mengalahkan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional yang sehingga hari ini gagal menangani masalah kenaikan kos sara hidup rakyat dan juga inflasi. Oleh kerana PAS merupakan anggota Perikatan Nasional, maka mengalahkan PAS juga menjadi keutamaan khemah besar. Seluruh dunia tahu PAS bersekongkol dengan pengkhianat bersatu. Tan Sri Mahyadi Mak Yassin dan gerombolan kluster Mahkamah UMNO menumbangkan kerajaan yang dipilih rakyat pada pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menyebutnya sebagai tebuk atap kerana tidak mahu ia digelar sebagai kerajaan pintu belakang. Daripada kerajaan tebuk atap 1.0 pergi kepada kerajaan tebuk atap 2.0 yang kini diketuai Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. PAS setia dengan pengkhianatan mereka terhadap mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Sejak itu PAS bukan parti pembangkang. Jadi mengapa riuh rendah satu negara dengan kenyataan PAS menolak idea khemah besar sedangkan ia tidak dijemput? Ketegasan Khalid ini harus didengar baik-baik oleh segelintir pimpinan di dalam Pakatan Harapan yang berteriak tidak mahukan kemah besar. Kalau tak nak Anwar Ibrahim, tak ada kemah besar. Wak Imam Pejuang, pimpinan Tun Dr. Mahathir Mohamad, jika tidak dapat menerima Anwar Ibrahim sebagai peneraju kemah besar, maka Pakatan Harapan harus biarkan sahaja parti itu bungkus pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Yang peliknya, mutakhir ini khabar angin bertiup kencang bersatu sedang berbincang dengan Pejuang. Kononnya berkaitan pilihan raya umum ke-15. Justru jika Pejuang sanggup menjilat ludahnya sendiri dan menerima kembali bersatu yang mengkhianati Pakatan Harapan, apalagi yang hendak diharapkan kepada parti itu. Percayalah, kebencian terhadap Anwar Ibrahim akan melenyapkan Pejuang daripada arena politik negara. Pemilihan dan pelantikan Pesuruhjaya Baharu ke Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam, institusi hak asasi manusia kebangsaan Malaysia baru-baru ini diselubungi kerahsiaan dan menandakan kemunduran dalam komitmen antarabangsa negara untuk mengukuhkan mandat Suhakam, kata Forum Asia untuk Hak Asasi Manusia dan Pembangunan Forum Asia sebagai Sekretariat Rangkaian NGO Asia mengenai institusi hak asasi manusia kebangsaan atau ANI.
Kekurangan ketelusan dalam proses pemilihan menghalang kebebasan dan keberkesanan institusi dalam melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia di Malaysia, kata kumpulan hak asasi itu pada 7 Julai lalu. Menurut Ani, pihaknya dan pertubuhan masyarakat sivil di Malaysia melahirkan kekecewaan mereka dalam proses pemilihan dan pelantikan Pesuruhjaya baharu kerana ia bercanggah dengan semangat kemerdekaan, kesaksamaan dan pluralisme yang perlu dipegang oleh institusi hak asasi manusia NHRI berstatus A. NHRI mesti memastikan kebebasan dan kesaksamaan dalam melindungi dan mempromosi hak asasi manusia. Pelantikan Profesor Datuk Dr. Rahmat bin Mohamad sebagai pengerusi Suhakam menimbulkan persoalan mengenai rekod lampau beliau, khususnya peranan beliau sebagai pengarang bersama Kertas Kerja 2019 yang meyakinkan Majlis Raja-Raja menolak ratifikasi Settled Room dalam langkah yang menghalang Malaysia daripada meminta pertanggungjawaban pelaku jenayah antarabangsa, tegasnya. Ani berpendapat pelantikan dua Pesuruhjaya baharu yang mempunyai pertalian kuat dengan UMNO disifatkan menghalang kebebasan Suhakam dalam melaksanakan mandat mereka dan tidak berat sebelah dalam memperjuangkan perundangan hak asasi manusia. Sementara itu, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub merujuk kepada Seksyen 5/3 Akta Suhakam 1999 yang menyatakan bahawa Pesuruhjaya hendaklah dilantik di kalangan mereka yang mempunyai pengetahuan atau pengalaman praktikal dalam hak asasi manusia. Dalam hubungan ini, Salahuddin turut mempertikaikan merit dua nama pemimpin UMNO yang dicalonkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 1 Julai 2022 yang lalu. Beberapa anggota yang baru dilantik ini merupakan pemimpin UMNO seperti Datuk Hasnan Rizwan Marikan bin Habib Marikan yang merupakan Timbalan Ketua UMNO Bahagian Selayang dan Puan Nazira binti Abdul Rahim yang merupakan Ketua Wanita UMNO Kulim Bandar Baharu. Pelantikan tanpa merit ini di mana kedua-dua mereka tidak pernah dikenal mempunyai pengalaman praktikal dalam hak asasi manusia akan memberikan kesan kepada integriti Suhakam sebagai sebuah badan berkanun yang diamanahkan untuk menasihati kerajaan Malaysia dalam merumuskan perundangan, arahan dan tata cara pentadbiran agar selari dengan prinsip hak asasi manusia, ujar beliau dalam satu kenyataan. Pelantikan seramai 8 orang Pesuruhjaya Suhakam adalah bagi sesi 2022-2025. Menurut Salahuddin, sejak daripada awal penubuhannya, Suhakam konsisten dalam menasihati dan menegur kerajaan Malaysia dalam isu-isu perundangan seperti pemansuhan dan pindaan undang-undang zalim seperti Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA, Akta Hasutan, SOSMA, POTA dan lain-lain yang merupakan undang-undang yang digubal dan dipertahankan oleh Kerajaan Barisan Nasional dan juga UMNO. Bolehkah pemimpin UMNO yang dilantik ini menegur Perdana Menteri sekiranya terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak kerajaan? Soalnya, beliau juga membangkitkan komposisi Barisan Pesuruhjaya baharu yang tidak mencerminkan kepelbagaian latar belakang sebagaimana yang diperuntukkan oleh Akta Suhakam 1999. Jangan jadikan jawatan Pesuruhjaya Suhakam sebagai hak ghanimah perang kepada ahli akademik, peguam dan tokoh masyarakat yang menyokong dan mesra kerajaan tanpa melihat kepada merit mereka. Pelantikan Pesuruhjaya Suhakam haruslah telus, inklusif dan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar faham dan mempunyai pengalaman praktikal tentang hak asasi manusia, tegasnya. Beliau sependapat dengan Ani bahawa Suhakam tidak akan dipandang tinggi oleh masyarakat antarabangsa jika dianggotai oleh mereka yang jelas memihak kepada parti tertentu. Pelantikan sambil lewat ini mesti dinilai semula sebelum ia terus mencemarkan status Suhakam sebagai sebuah institusi hak asasi manusia kebangsaan yang berstatus A dan memalukan Malaysia yang merupakan negara anggota Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dakwanya. Jika pelantikan aktivis keadilan Latifah Koya sebagai Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dipertikaikan, begitu juga pemilihan dua pemimpin UMNO ini. Ketelusan dan integriti dalam pelantikan apa juga jawatan kerajaan hendaklah dijunjung pada setiap masa. Sebenarnya Ismail Sabri hendak menjadikan Suhakam ini sebagai apa? Hak asasi manusia merupakan unsur utama dalam pembangunan sosial, iaitu satu daripada 3 dimensi pembangunan mampan selain ekonomi dan alam sekitar. Jika begini sikap dalam kepimpinan negara, bilakah kita hendak mencapai matlamat pembangunan mampan? Rupa-rupanya perebutan ghanimah hasil rampasan kuasa menerusi langkah Sheraton pada 23 Februari 2020 yang lalu masih belum selesai. 3 gerombolan politikus yang bersekongkol dalam perbuatan yang menyebabkan ketidakstabilan politik negara hari ini saling
berbalahan. Puncanya ialah mengenai jawatan Timbalan Perdana Menteri. Pengerusi Bersatu, Tan Sri Mahyadin Mat Yassin mendakwa beliau sudah mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengenainya. Kita tidak minta lebih daripada apa yang terkandung dalam perjanjian, termasuklah lantikan GLC, syarikat berkaitan kerajaan, pada berkanun dan peruntukan-peruntukan kerajaan, katanya, seperti dipetik Sinar Harian 2 Julai lalu. Kepemimpinan UMNO rata-rata memperlekeh kenyataan Mahyadin. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO tidak pernah mengetahui adanya perbincangan cadangan untuk melantik Bersatu sebagai Timbalan Perdana Menteri. Apa yang kita lihat menerusi Menteri-Menteri Kanan, itulah yang kami faham. Tidak ada jawatan TPM dan yang ada hanya 4 Menteri Kanan, katanya, seperti dipetik Berita Harian. PAS juga tidak menyokong. Pendirian PAS adalah kekal, iaitu menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat dan tiada pelantikan jawatan TPM, kata Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, seperti dipetik Berita Harian 8 Julai lalu. Ahli Jawatan Kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil menyifatkan isu bergasak sesama sendiri sebab jawatan TPM yang ditunggu-tunggu tak kunjung tiba itu amat memalukan. Sungguh memalukan menonton gelagat politikus-politikus ini. Sepatutnya bila dapat jawatan bekerja-kerja selesaikan masalah rakyat, tak utama harga barang dan poket rakyat. Tetapi yang dikejar jawatan yang tidak disebut di dalam perlembagaan. Inilah akibatnya bila PM dilantik sesama sendiri dan bukannya atas undi rakyat. Yang diutamakan tembolok sendiri dan bukannya perut rakyat, katanya dalam kenyataan di Facebook beliau. Anak bekas Presiden PAS almarhum Datuk Fazil Nur itu berkata lebih memalukan kerana dalam adegan ini wakil sebuah parti Islam yang menolong mendraftkan perjanjian tersebut. Faiz dipercayai merujuk kepada pengakuan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang mengesahkan bahawa beliau terlibat dalam penyediaan draft memorandum perjanjian MOA berkaitan jawatan TPM tersebut atas kapasiti sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang pada ketika itu. Tetapi dia kata bukan satu perjanjian, cuma satu memorandum perjanjian MOA ataupun Memorandum of Agreement. Sedangkan dalam undang-undang MOA adalah sama taraf dengan perjanjian, ujar Faiz. Tapi kata Taqiyuddin, ia hanya convention dan terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong. Sama ada nak lantik atau tak lantik dan tidak boleh kata wajib lantik. Dalam erti kata lain, ia satu cadangan sahaja dan bukannya untuk dilaksanakan. Cara Parti Islam ini memberikan dalil tak ubah seperti parti ini memberikan dalil dalam polemik RUU 355. Hanya tinggal cadangan sampai sekarang tidak juga dilaksanakan. Dulu diberi dalil tunggu jadi kerajaan. Tapi bila jadi kerajaan, dalil lain pula yang diberikan. Ujar ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan Permatang Pasir itu. Menurut beliau, politik menggunakan dalil ini sudah sinonim dengan parti Islam itu. Orang Melayu perlu sedar cara berpolitik parti Islam itu. Dalil politik bukanlah satu dalil hukum. Hakikatnya jawatan TPM itu tidak penting pun kerana akan menambah kos kerajaan. Sedangkan duit kerajaan sekarang pun sudah banyak digunakan membayar gaji Pak Menteri dan Duta Khas, tegasnya. Beliau melihat semua ini dibuat bagi memastikan jawatan Perdana Menteri. Adilkah bagi rakyat Malaysia yang dinafikan subsidi untuk mereka? Soalnya, kalau prinsip keadilan itu pernah melintas dalam jiwa-jiwa ahli gerombolan politikus yang berebut ghanimat ini, tidak berlakulah langkah syaratan. Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata beliau telah menghantar satu usul tergempar kepada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Azizan Harun berkaitan 2 anak syarikat Petronas di Luxembourg yang dirampas oleh Wakil Kesultanan Sulu. Rakyat wajar mendapat penjelasan berkaitan perkara ini memandangkan ia adalah aset negara kita, katanya dalam satu kenyataan. Dalam surat yang dikirim kepada Azhar pada 12 Julai itu, Salahuddin merujuk kepada laporan berita di akhbar tempatan dan antarabangsa mengenai isu berkenaan yang dianggapnya serius dan berkepentingan awam yang memerlukan maklum balas serta penjelasan daripada Perdana Menteri. Antara isu yang menjadi perhatian Salahuddin mengapa perkara ini perlu dijawab Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dan disegerakan adalah pertama, menjadi kepentingan orang ramai apabila dikatakan waris Kesultanan Sulu dikatakan menuntut $14.92 bilion Amerika bersamaan $62.59 bilion daripada Malaysia dengan merampas 2 anak syarikat gergasi minyak Malaysia Petronas yang diperbadankan di Luxembourg. Kedua, Perdana Menteri perlu memperjelaskan apakah langkah perundangan yang telah dan sedang diambil oleh pejabat program negara Malaysia dan juga Petronas. Dan yang ketiga,
penjelasan diperlukan daripada Perdana Menteri sekiranya terdapat mana-mana prosiding pelaksanaan lanjutan dan di mana-mana bidang kuasa yang berlainan yang masih wujud berkaitan award asal bidang kuasa yang telah dikeluarkan oleh Timbang Tara Dr. Gondoza Stampa pada 25 Mei 2020 yang lalu. Salahuddin berpendapat isu berkenaan berkepentingan kepada orang ramai yang berkehendak untuk disegerakan. Ini selari dengan peruntukan Peraturan Mesyuarat 18/1/2. Menurut laporan media, keturunan Sultan Sulu terakhir, Sultan Jamalul Kiram II, menuntut pampasan daripada Malaysia berikutan proses Timbang Tara. Bagaimanapun, menurut Berita Harian pada Mac lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilaporkan berkata keputusan Mahkamah Arbitrasi Paris untuk Malaysia membayar pampasan berjumlah $14.92 bilion Amerika kepada pihak mendakwa sebagai waris Sultan Sulu adalah tidak sah kerana tidak berlandaskan undang-undang. Dan berkata keputusan yang ditetapkan Penimbang Tara Dr. Gondoza Stampa itu sudah dibatalkan dan tidak lagi sah dari segi undang-undang. Sungguh, rakyat Malaysia kini marah kerana kedaulatan negara kita sedang diperkotak-katikkan oleh pihak lain yang merasa mereka sangat besar dan berkuasa kerana melihat kerajaan kita yang lemah. Aset Petronas yang didaftarkan di Luxembourg iaitu Petronas Azerbaijan, Shah Deniz dan Petronas South Caucasus dilaporkan bernilai mencecah lebih $2 bilion Amerika ataupun 8.87 bilion ringgit. Ingat lagi tak dahulu, gerombolan tebuk atap ini begitu kuat mencanang tomahan kononnya kerajaan Pakatan Harapan menjual aset negara. Sedangkan hakikatnya, kata Menteri Keuangan Lim Guan Eng ketika itu, aset yang ingin dijual adalah bagi mengurangkan beban hutang negara. Kita tidak akan menjalankan penjualan secara fire sale kerana nilai yang paling baik harus diperoleh, bukan nilai paling rendah, katanya pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat 10 Disember 2018. Beliau menjawab soalan asal Ahli Parlimen UMNO Kepala Batas, Datuk Seri Rezal Marikan Naina Marikan, berhubung aset kerajaan yang disifatkan tidak kritikal dan bukan strategik yang ingin dijual dalam masa terdekat. Satu dunia tahu siapa yang buat hutang itu sehingga negara terbeban dan terpaksa membayarnya. 14 Mac lalu, Menteri Keuangan Senator Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz berkata, kerajaan masih kekurangan dana sebanyak 17 bilion ringgit bagi melunaskan baki prinsipal dan faedah hutang Wan Malaysia di Development Berhad Wan MDB. Jumlah itu adalah bagi pembayaran baki prinsipal serta faedah hutang Wan MDB yang berjumlah 38.8 bilion ringgit untuk tempoh 2023 hingga 2039. Kerajaan telah membuat bayaran faedah dan pinjaman 1MDB sebanyak 13.31 bilion ringgit melalui dana akaun amanah Kementerian Keuangan. Katanya ketika menggulung perbahasan usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Rakyat yang bersidang ketika itu, Menteri Kerajaan Pakatan Harapan berani menjawab di Parlimen mengapa ada aset yang perlu dijual. Justru jawablah di Parlimen mengapa aset kita dirampas oleh pihak asing. Jika kalian gagal menjawabnya di Parlimen, jangan marah. Andai kata anda digelarkan sebagai Menteri Cap Ayam, ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera, kita jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.